Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kembali bersama Cikgu Zul dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Tajuknya Inovasi Pemasaran. Apakah objektif yang ingin dicapai pada hari ini? Yang pertama, cikgu nak anak-anak murid cikgu boleh bertutur dan menghuraikan maksud yang tersirat dan tersurat. Sebelum kita pergi kepada petikan seperti biasa tentang tajuk pada hari ini, kita lihat ni dahulu. Ini merupakan salah satu kaedah lama. Kita panggil kaedah tradisional. Bawa bakul, bawa barang, menjaja dari sebuah rumah ke sebuah rumah. Memang memenatkan, terutama pada waktu tengah hari. Ini kaedah tradisional. Lihat pula kaedah yang kedua, cara yang kedua. Yang ini ramai orang buat. Yang ini kalau kamu keluar saja, kamu boleh nampak di tepi-tepi jalan, di tepi-tepi lorong, di kaki lima kedai, orang meniaga secara kecil-kecilan. Mengharapkan orang yang lalu lalang di situ untuk membeli makanan nasi lemak, kuih muih dan sebagainya. Kita lihat pula kaedah yang ketiga, iaitu kaedah menggunakan telefon bimbit. Contohnya dalam gambar yang kau nampak ni, warung hijau, Kaabah, Murtabak. RM2.50 ayam dan daging. Boleh hubungi 0126253056. Ini salah satu contoh kaedah pemasaran yang terkini yang menggunakan kaedah teknologi pemasaran semasa. Mari kita lihat ataupun kita baca sama-sama petikan yang berkaitan dengan inovasi pemasaran. Selamat sejahtera kawan-kawan. Sila lihat cadangan saya tentang kaedah promosi produk jualan kita untuk kaliber keusahawanan nanti. Okey, dalam paparan ni ada kaedah promosi produk jualan dalam kaliber keusahawanan. Kaedah pertama, menggunakan pelbagai media sosial. Ini seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Yang kedua, kaedah kedua, mengedarkan risalah kepada semua warga sekolah. Kaedah yang ketiga, memasang gegantung di hadapan sekolah. Gegantung ni adalah macam banner. Jadi ada 3 kaedah pemasaran yang akan digunakan oleh mereka. Lihat paparan ini ataupun dalam buku teks, kamu boleh tengok sini kaedah promosinya. Dia ada 2. Satu tindakan, yang kedua kesan. Satu, penggunaan media sosial, apa akan berlaku. Yang kedua, kalau pasang gegantung pula, apa yang berlaku di sebelah. Kesan ialah hasil yang nak diperolehi daripada tindakan yang kita buat. Contoh, dia kata sini penggunaan media sosial, apa akan berlaku. Tengok sini, pelanggan terdiri daripada warga sekolah. Jadi dia bagi, tindakan dia bagi 2 isi penting. Kesan dia ada bagi 1 isi penting. Jadi cuba kamu lengkapkan. Apakah jawapan yang sesuai untuk mengisi tempat kosong? 1 tindakan, yang kedua kesan. Okay. Cikgu rasa masa untuk kamu berfikir berkaitan apa yang cikgu suarakan tadi telah tamat. Mari kita tengok sama-sama, cikgu bimbing sedikit. Okey. 1 kita tengok di sini, penggunaan media sosial. Promosi cara ini apa yang akan berlaku? Pelanggan lebih ramai sebab pelanggan tidak berdasarkan jiran terdekat kita, kawasan taman kita saja. Bila kita promosi menggunakan media sosial, contoh dalam Facebook dan sebagainya, pelanggan kita seluruh dunia. Jangan ingat dekat kampung kamu saja, dekat taman kamu saja, seluruh Malaysia, seluruh dunia. Okey, itu yang pertama. Mengedarkan risalah. Risalah ni maksudnya macam poster kecil dan sebagainya lah. Risalah ni, apa kesannya pelanggan terdiri daripada warga sekolah? Maksudnya ini secara dekat. Kalau murid sekolah, dia pergi ke kelas, jumpa cikgu, jumpa pekerja kantin, jumpa pengawal dan sebagainya. Itu warga sekolah. Yang ketiga, memasang gegantung. Okey, apa kesannya? Pelanggan terdiri daripada penduduk sekitar. Pasang gegantung, contohnya orang lalu lalang nak pergi kerja, balik daripada kerja, nak pergi beli barang, pergi kedai dan sebagainya. Bila sekolah ni ada buat carnival dan sebagainya. Jadi secara tak langsung orang akan datang. Jadi ada 3 cara dan ada 3 kesan. Okey, ini adalah pilihan untuk membuatkan promosi bagi sesuatu program ataupun sesuatu produk yang nak dijual. Ini ada seseorang ni dia nak bertanya kepada 3 orang rakan dia. Pada pendapat kamu, kaedah manakah yang sesuai kita gunakan untuk mempromosikan produk jualan kita nanti? Satu soalan. Kaedah mana? Yang kedua, mengapa? Kalau orang bertanya pada kita, kita mesti bagi sebab, kerana dan sebagainya. Pada pendapat saya, agak-agak kamu, apakah jawapan yang akan diberikan oleh 3 orang rakan itu? Cuba kamu ada di tempat mereka, apa jawapan yang akan diberi? Ini adalah pendapat yang diberikan oleh 3 orang rakannya, iaitu yang pertama, Irfan. Irfan berkata,
Pada pendapat saya, kaedah yang sesuai kita gunakan untuk tujuan mempromosikan produk jualan kita ialah penggunaan media sosial kerana mampu menyebarkan promosi kepada pelanggan dengan lebih pantas. Itu Irfan bagi pendapat. Dia kata gunakan media sosial lebih pantas promosi dia. Sufan pula berkata, pada pendapat saya, kaedah yang sesuai kita gunakan untuk mempromosi produk jualan kita adalah dengan mengedarkan risalah kepada semua warga sekolah kerana sasaran pelanggan kita ialah warga sekolah. Dia kata bagi risalah pada semua orang tadi cikgu cakap, daripada murid, guru, pekerja, kantin, pengawal dan sebagainya. Semua warga sekolah. Itu sasaran dia. Pendapat yang ketiga pula, Amira. Pada pendapat saya pula, kaedah yang sesuai kita gunakan untuk mempromosi produk jualan kita ialah memasang gegantung di hadapan sekolah agar penduduk sekitar tahu tentang karnival yang akan kita jalankan nanti. Okey, ada 3 pendapat di sini. Mungkin kamu suka pendapat Irfan, mungkin ada suka cara Sufan, ada mungkin suka cara Amira. Jadi setiap seorang yang bagi pendapat, dia kena bagi alasan. Kalau guru tanya, kenapa kamu pilih pendapat ini? Cikgu, saya pilih pendapat ni kerana sebab tu. Okey, itu maksudnya memberi pendapat. Sebagai kesimpulan, sebagai rumusan dan penutup apa yang kita belajar pada hari ini iaitu kaedah pemasaran. Sampai satu tahap, kita tak boleh ikut cara yang kita dah buat, kita rasa selesa. Mungkin cara lama, cara tradisional, kalau lihat cara orang-orang kampung dahulu, menggunakan kaedah biasa. Buka kedai mengharapkan orang datang. Kalau orang tak datang, dia akan mengeluh, perniagaan tak laris dan sebagainya. Para petani nak jual produk dan sebagainya, kena gunakan kaedah pemasaran yang terkini, iaitu kita bergantung kepada apa? Telefon bimbit, dunia tanpa sempadan. Kita gunakan kaedah tadi, dia kata ada guna Facebook, Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Itulah kaedah pemasaran yang terkini. Hanya snap gambar, nyatakan berapa harga, tuliskan nama untuk dihubungi dan sebagainya, post saja. Tak lama kamu tengok. Orang jual kek dan sebagainya, itulah kaedah pemasaran yang terkini yang terbaik. Mungkin 5 tahun lagi, kita tak tahu apa pula kaedah pemasaran. Contoh, kalau paling popular kita tengok ni, Shopee dan Lazada dan sebagainya, barang dari negara China. Kita tak pernah pergi China, tetapi produk dari negara China sampai ke negara kita. Bagaimana? Dia menggunakan kaedah pemasaran yang terkini. Okey, itu saja yang cikgu nak kongsi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bagi murid tahun 5, kalau ada sesuatu produk yang kamu nak dijual, contohnya masa PKP ni, ayah kamu nak jual barang, mak nak jual barang, kakak nak jual barang, gunakan kaedah apa yang telah kamu pelajari ni, boleh cari membantu keluarga dan pada masa yang sama kamu boleh cari duit sebagai duit sampingan, duit tambahan untuk kamu. Itu saja yang cikgu nak kongsi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika kamu rasa bermanfaat, kamu boleh share video cikgu ni dengan rakan-rakan kamu. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.